Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li mudarrisina al-ahya'i minhum wal amwat. Syahidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kurnianya, kita akan meneruskan perbincangan kita meneliti hadis meneliti 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan malam ini akan diteruskan dengan hadis yang ke-15 pada halaman 147. Judulnya berbudi bahasa, menghormati tetamu dan jiran. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahu Shaykhani, yakni Al-Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Baik, kita lihat pada terjemahan ini daripada Abi Hurairah. Daripada beliau meriwayatkan Nabi SAW bersabda. Kita lihat bagaimana struktur hadis ini dimulakan sebanyak dan diulang sebanyak 3 kali suatu bentuk syarat di depannya itu. Apa dia? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. 2 benda ni, suatu bentuk syarat. Dimulakan hadis ini dan diulang sebanyak 3 kali. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah. Di sini sebagaimana yang telah kita nyatakan sebelum ini dalam kebanyakan hadis yang kita pelajari, beriman di sini bermaksud dengan kesempurnaan. Siapa yang lebih sempurna imannya, siapakah yang imannya itu membuahkan hasil yang lebih baik, menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman dengan sungguh-sungguh iman yang dapat menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Perhatikan gandingan kedua-duanya ini. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. 2 benda ini kita memang tak dapat lari. Sentiasa kena kukuhkan dalam ingatan dan jiwa kita. Adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengadili kita, dan di sana nanti hari kebangkitan yang mana kita semua akan dikumpulkan. Sama ada kita perasan ataupun tidak, kedua-dua perkara ini sentiasa kita baca dalam solat kita, dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat kesemuanya ayat yang di hadapan itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Dan ayat Maliki yaumiddin
Apakah maksudnya? Ayat itu menyatakan bahawa Allah itulah yang menjadi raja penguasa hari kebangkitan nanti. Ya? Jadi bila kita berjumpa hadis ini, dimulakan dengan suatu bentuk syarat di hadapannya, maka sama-sama kita beri perhatian. Kita nak tahu apakah ciri-ciri mereka yang dinyatakan oleh Nabi SAW, yang mana imannya itu adalah lebih sempurna, yang lebih menyelamatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukannya iman kebiasaan. Ini adalah iman yang dirujuk kepada kamalul iman, kesempurnaan iman. Baik. Yang pertamanya ialah apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik ataupun diam. Ya. Tapi nanti kita akan lihat syarahannya. Jadi yang pertama apa dia? Cakap yang baik atau diam. Ini telah kita bincangkan sebelum ini dalam hadis yang sebelum ini, dan juga kitab 40 hadis akhlak mulia kita bincangkan. Baik, seterusnya diulangi lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lihat ya, uslub ataupun gaya bahasa ataupun satu bentuk pendekatan yang mana diulang perkara ini untuk betul-betul beri perhatian kepada kita. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan iman yang lebih sempurna, apa yang dia buat ialah dia akan memuliakan jirannya. Ya, dia akan memuliakan jirannya. Baik. Dan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nombor hadis 6475, dan Imam Muslim 47. Jadi yang ni nombor ni rujuk kepada kitab Imam Bukhari ya, kitab Sahih Imam Bukhari dan kitab Sahih Imam Muslim. Contohnya kalau kita buka kitab Mukhtasar Sahih Bukhari ataupun Mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan kitab Bukhari dan kitab Muslim, contohnya ditulis oleh Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi telah meringkaskan dan menyusun ikut bab. Jadi nombor ni dah tak sama lah. Kod-kod lah kita nak cari hadis ni 6475, nombor ni 6475 kita buka dekat Mukhtasar Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi. Jadi dia tak sama lah, tak tadi. Sebab Imam Az-Zabidi dia susun mengikut bab. Jadi nombor tu dah tak sama. Jadi kalau nak ikut yang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Baik. Biografi ringkas perawi. Ini telah kita bincang sebelum ni kan ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Sedikit tambahan ilmu bahasa Arab. Ada beza bila kita menyebut Abu, Abi dan Aba. Ada beza. Abu, Abi dan Aba. Nanti boleh tanya dekat Ustaz Jihad kelas bahasa Arab, apa beza Abu, Abi dan Aba? Dan secara khususnya kalau Abi tu, kalau dengan idhafah dhamir ana, ya tu bermaksud ayah saya lah, Abi. Tetapi ada juga situasi Abi. Contohnya dekat permulaan hadis ini, terjemahan tu disebut Abi Hurairah daripada Abi Hurairah. Kesemuanya itu melibatkan ilmu grammar bahasa Arab lah. Sama ada marfu', mansub ataupun majrur. Ya, Abu, Aba dan Abi. Ada beza. Baik. Keistimewaan hadis ini sama kan edisi kita ni ataupun di susunan dia, keistimewaan hadis ini, hadis mengajar tentang sifat mulia bagi mereka yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Ya. Okey, dan dengan kita melaksanakan sifat ini menjadikan kita berada pada kedudukan mukmin sejati yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga khalayak masyarakat. Apa komentar ulama hadis? Antaranya ialah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyatakan hadis ini adalah ucapan ataupun ungkapan yang pendek lagi padat daripada Nabi SAW. Ringkas tetapi padat. Ya.
Kalau kita tengok dalam susunan teks ni pun sekadar 3 baris kan, namun sangat padat. Baik. Dan hadis ini mencakupi 3 perkara yang menggabungkan antara kemuliaan akhlak, perbuatan dan perkataan. Nanti kita akan lihat bagaimana dinyatakan sedemikian. Petunjuk hadis Nabi dan faedahnya. Baik, yang pertama, bagaimana hadis ini dimulakan dengan menyatakan kalau kita betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat, kita akan cakap benda baik ataupun kita akan diam. Pertamanya, perkataan yang tidak ada matlamat, cakap saja kan, tak ada tujuan, kadang-kadang boleh menyebabkan terhapusnya amalan dan tertegah daripada memasuki syurga. Macam mana nak faham benda ni? Antaranya ialah apabila kita melaksanakan, kita mengucapkan perkataan yang merupakan fitnah kepada orang lain, benda yang tak berlaku, benda yang tak benar, tapi kita cakap tentang orang lain, itu adalah fitnah, dosa. Baik, itu kalau tak benar. Namun kalau benar, namun perkara yang tidak disukai oleh orang yang dikatakan itu, maka hukumnya ialah hukum ribah, mengumpat, berdosa juga. Jadi bila kita cakap benda-benda yang tidak ada faedah ini, tidak ada tujuan, pakai cakap dia, pakai seronok nak sembang, kita bercakap tentang orang lain, kita terlajak, kita terlepas cakap. Jadi apa akan berlaku? Dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW bertanyakan kepada para sahabat, Nabi bertanya, siapakah orang yang muflis? Atau jawapan yang dikemukakan ialah mereka yang tidak ada dinar dan dirham. Namun Nabi menyatakan orang yang muflis itu ialah siapa? Mereka yang banyak amalannya, pahalanya, namun akhir sekali hilang, tidak ada apa hilang, kerana pahalanya itu telah diambil dan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Oleh sebab tadi di dunia bercakap benda yang tidak ada faedah, membawa kepada dosa, mengumpat, ribah, fitnah, akhir sekali dengan keadilan Allah, Allah Ta'ala bagikan pahala si pengumpat itu kepada orang yang diumpat. Ya, na'udzubillah min zalik. Lagi-lagi ditakuti kalau orang itu dah habis dah pahala dia, tapi tak selesai lagi, macam mana? Dia terpaksa menanggung dosa orang yang difitnahnya, dia terpaksa menanggung dosa orang yang dizaliminya. Awal-awalnya banyak pahala, penuh, namun akhir sekali muflis, bahkan menanggung liability lagi daripada orang lain. Baik, oleh sebab yang demikian, setiap orang Islam hendaklah berfikir terlebih dahulu. Think before we speak, ya? Kita berfikir terlebih dahulu sebelum kita bercakap. Bukannya lidah tu lebih laju daripada akal fikiran. Cakap dulu baru fikir, itu bahaya. Susah nak reverse balik. Pepatah Melayu sebut apa? Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata apa dia? Buruk padahnya. Terlajak tulis di X, di Facebook, boleh buat apa? boleh edit kan? Tapi semua tu akan berada dalam rekod amalan kita lah. Walaupun kita delete ke, kita hide ke, semua tu telah tercatat. Hati-hati ya. Baik. Jadi sama-sama kita pujuk diri kita, jadikan suatu bentuk sistem fikiran kita, subconscious mind. Jadikan proses, bila nak bercakap ni, ada dia punya gate dia terlebih dahulu. Fikir dahulu, benda ni ada faedah ataupun tak, baru cakap. Sama juga dulu pernah dibincangkan, bila kita mendengar, menerima sesuatu berita,
Apa antara gate-gate utamanya? Yang pertama adalah kita kena check benda ni betul ataupun tidak. Kalau benda yang palsu, tidak sahih, pastinya dah tertolaklah, rejected dekat gate yang pertama tu. Baru kita bawa kepada gate yang kedua. Memang benda ni betul, tetapi kalau saya sampaikan kepada orang lain, bawa faedah ataupun tidak. Kalau ada faedah, baru masuk ke gate seterusnya, baru kita sampaikan kepada orang lain. Dan benda yang betul itu pula kena lihat juga ilmu psikologi, ilmu perasaan manusia. Bilakah waktu yang sesuai disampaikan? Apakah susun atur perkataan yang perlu digunakan? Kadang-kadang benda yang sama, tetapi waktu penyampaian yang berbeza. Mungkin manusia ni dia lebih beremosi bila dia lapar, betul tak? Silap cara boleh jadi bergaduh juga tu. Tu dia makan lagu, apa semua sonok-sonok, baru beritahu. Okay. Dan satu lagi lah, saya terpanggil untuk mengungkapkan kembali sebahagian ahli bahasa menyatakan perkataan yang kita pilih ni, bahasa yang kita guna ni, dia tidak boleh merubah sesuatu hakikat, tetapi dia boleh membentuk bagaimana manusia memandang perkara itu. Contoh saya terlihat ada suatu iklan ataupun kempen nak menggambarkan bagaimana indahnya bahasa yang digunakan. Dia buat satu contoh lah. Dia buat satu contoh. Ni negara barat lah. Dia buat contoh. Ada seorang peminta sedekah tu dia mata dia tak dapat melihat. Dia tulis kat situ, I'm blind, please help me. Contoh. Itu dengan ayat yang pertama itu dia guna sambutan dia kurang menggalakkan. Orang lintas lalu macam tu sahaja. Tetapi bila dia guna ayat yang lebih menyentuh emosi, dia kata, tulis itu, the world is beautiful but I cannot enjoy it. I cannot menikmatilah pemandangan tersebut. Jadi orang lebih terkesan dengan perkataan yang digunakan itu. Jadi lebih banyak orang memberikan bantuan kepada dia. Hakikatnya sama. Dia tidak dapat melihat. Bukan maksud kata bila dia guna cara bahasa yang kedua itu automatik dia dapat melihat. Tak. Dia masih tidak dapat melihat, tetapi sudut pandang orang terhadap dia itu berubah. Sama juga kita kan. Kita sebagai orang yang beriman ini, sudut pandang kita ini sudut pandang yang diikat kemas dengan keyakinan kepada Allah dan hari akhirat. Apa sahaja yang berlaku bagi kita orang yang beriman, kita yakin bahawa semua itu berlaku dengan ilmu, dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu sama ada akan menggugurkan dosa kita ataupun menaikkan darjat kita di akhirat nanti. Hatta bila kita nak ikat tali kasut terputus sekalipun, ada penghapusan dosa. Mungkin di luar sana orang-orang yang belum beriman, mereka menyumpah, mencaci, membenci. Sebab sudut pandang mereka tidak lihat, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan di akhirat nanti. Okey, baik. Okey, itu dia. Jadi itu adalah kesan ataupun impact pemilihan kata-kata kita itu akan memberikan kesan kepada cara memandangnya manusia kepada hakikat. Kan? Okey, baik. Kalau ilmu bisnes macam mana? Ilmu bisnes ataupun ilmu keusahawanan, mereka akan melihat masalah yang ada pada masyarakat ini sebagai suatu peluang bisnes bagi mereka. Contohnya apa dia? Bagi muslimat kan, yang perlukan tudung, baju sebagainya, mungkin masalah yang ada apa dia? Susah nak gosok kan, cepat berkedut dan sebagainya. Maka adanya inovasi-inovasi yang memudahkan, contohnya tudung yang tak perlu digosok banyak, baju yang tak mudah berkedut, contohnya kan, banyak. Kan, banyak contoh. Jadi itu antara contoh bagaimana manusia ini
Bila mereka memandang dengan perspektif yang berbeza, mereka akan bertindak secara berbeza. Baik. Seterusnya, ya. Tadi lanjutkan sikit lagi. Sekiranya ucapan itu membawa kepada keburukan dan tersebarnya kebatilan, maka hendaklah kita tahan diri kita daripada berbicara. Tambahan di sini, ya, tambahan di sini. Berbicara pada hari ini termasuk juga dengan erti kata kita tulis, kita type, kita forward, kita share, kita like dan seumpama. Semua tu adalah sewaktu dengannya. Janganlah pula dia duk faham secara literal sahaja. Dia kata, oh saya mengaji malam ni, kata kalau benda tu buruk, saya tak berbicara, saya tak bercakap, tapi saya send saja, saya forward saja, saya share saja. Itu memang luas sangat tu. Tak boleh. Maksudnya sekali dah tak boleh forward, tak boleh share dan sebagainya. Baik. Kita masuk kepada perkara yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Apa yang diungkapkan daripada perkataan tidaklah terlepas daripada catatan raqib dan 'atid. Ya, raqib dan 'atid. Malaikat yang mencatat apa yang kita ucapkan. Baik. Jadi kita kena yakin apa sahaja yang kita buat, kita sebut akan direkodkan oleh malaikat. Ada buktinya. Situasi hari ini, macam mana kita nak faham benda ni? Mungkin di rumah kita ataupun di telefon kita ada internet browser. Cuba buka history browser tersebut, maka dia akan keluar list penuh. Itu antara contoh bagaimana aktiviti kita di atas browser tersebut direkodkan lengkap. Jam berapa, laman apa, jam berapa, apa yang kita buat, berikut lengkap. Baik. Sebelum ini, zaman guna MySejahtera. Dulu kita rajin kan, sampai dekat surau, dia check in. Kita pergi dekat pasar malam, check in. Kita pergi dekat mana lagi, pasar raya, check in. Bila kita buka balik, rekod dia tu penuh kan. Kat mana kita dah pergi kan. Okay. Contohnya lain apa dia lagi, bank kita, akaun bank kita ataupun kad kredit, kita boleh lihat dengan jelas. Okay, sekian-sekian jam ni kita belanja dekat mana, dan berikutnya kat mana. Sama juga transaksi Touch 'n Go kita, Smart Tag kita, Refit dan sebagainya. Ada dia punya keterangan kat mana kita berada, lokasinya, berapa banyak amount. Dan hari ini kita semakin faham hari ini bahawa adanya keperluan untuk adanya sistem rakaman, sama ada di premis-premis ataupun di kenderaan-kenderaan. Semakin hari kita semakin faham benda ini semakin penting, kerana benda-benda ini akan menjadi bukti kalau perlukan proses tuntutan sivil ataupun proses kehakiman, keadilan dan perkara-perkara jenayah. Apa kita nak buat? Kita pergi masjid ni. Kita pergi masjid ni. Bukan kita pergi tempat yang pelik-pelik. Kita pergi masjid. Niat baik semua kan. InsyaAllah lah, tak ada niat yang tak elok pun. Tapi bila nak balik, ada kereta lain langgar kereta kita, terus lari macam tu saja. Apa nak buat? Rasa terzalimi tak? Rasa tersakiti tak? Ni niat dah elok dah main masjid, tapi ada orang berlaku zalim kepada kita. Kereta kita dilanggar, dicalarkan, dan dia lari macam tu saja. Ni antara contoh kes sebenar yang berlaku. Saya tak cakap kosong. Jadi apa nak buat? Kalau orang yang terlalu longgar, kita tak apalah, ujian Allah SWT. Betul, tetapi kita kena ada juga ketegasan.
kita nak kena didik juga masyarakat kita. Tindakan tadi tak bertanggungjawab. Tak kira siapa sahaja, bila melakukan kezaliman, melakukan kerosakan, kena ambil tanggungjawab. Takdir kata suatu hari nanti, na'udzubillah min zalik, kita tersalah laku, kita terlanggar kata orang lain, jangan lari, kena berhenti dan bertanggungjawab. Ingat, kalau tak selesai kat dunia nanti, kat akhirat nanti orang tu akan tuntut balik kita. Lebih baik selesai kat dunia. Okey, baik. Jadi kembali kepada kes tadi, maka kita lihat perlunya adanya rakaman dashcam kereta. Ya, perlunya adanya rakaman dashcam kereta kita. Sebab itu akan dijadikan bukti yang akan dibawa kepada pihak siasatan dan penguasa trafik polis. Kalau dashcam tak ada, nak buat macam mana? Kalau sempat ambil telefon, rakamkan nombor kenderaan tersebut. Handphone pun tak ada buat keluar juga sebab dia lari laju. Cuba hafal nombor kereta dia. Kalau tak hafal juga macam mana? Allah Allah kan susah juga tu kan. Cuba tanya pihak masjid, ada tak rakaman CCTV boleh kesan balik kenderaan tersebut. Jadi kita bawa pihak penyiasat nanti, investigation officer, kita berikan keterangan semua tu. InsyaAllah mereka ada sistem, nombor kenderaan tersebut boleh dihubungi kepada pesalah tersebut. Kita kena tegas sebab kita nak mendidik masyarakat, nak mendidik supaya bertanggungjawab. Tak boleh kita berlonggar-longgar sangat. Kalau tak, nanti masyarakat akan melihat, memandang rendah perkara ini. Kalau kita pergi dekat taman permainan, tengok anak-anak kecil kita main bola ke main apa semua, mereka bawa botol air, makan minum dia. Bila nampak dia letakkan, dia buang macam tu saja, kena terus tegur. Jangan biar macam tu saja, sebab kita didik generasi kita. Kena ada ketegasan. Minta dia letakkan di tempat sepatutnya, jangan buang macam tu sahaja. Sebab kita kesian dekat generasi kita, ya, kita kena ada ketegasan. Baik. Dan satu lagi tambahan, susulan apa yang berlaku baru-baru ini yang sangat meremukkan emosi dan mental kita, yang berlaku di Ipoh terdahulu, sangat-sangat membuka mata kita bahawa sebenarnya dashcam ini bukan sekadar nak tolong diri kita, sebenarnya juga kita nak tolong orang lain. Boleh jadi ada mangsa yang dibunuh secara zalim dengan kenderaan. Jika kita ada rakaman tersebut, kita boleh kemukakan, bawa ke pihak pendakwaan, pihak yang berkuasa. Bukannya dashcam itu untuk tujuan nak selamatkan diri kita, tidak. Bahkan digunakan untuk menyelamatkan orang lain, untuk tujuan proses keadilan. Itu yang kita nak cuba buka fikiran kita sekarang. Kita nak selamatkan diri kita, betul. Bahkan kita nak selamatkan orang-orang di sekeliling kita. Ya, baik. Baik. Di sini Imam Ibn Daqiq Al-Aid berkata, ada pendapat ulama yang berbeza. Adakah semua yang diucapkan itu dicatatkan oleh malaikat, sama ada perkara yang mubah sekalipun ataupun tidak? Maka itu ada perbezaan pendapat, ya. Tapi ala kulli hal, kita kena yakin bahawa semuanya itu ada dalam rekod. Seronoklah siapa-siapa nanti di akhirat nanti dia diberikan kitab amalannya dari sebelah kanan, dan dia rasa seronok melihat amalan kebaikan dia. Baik. Kita masuk kepada perkara yang ketiga. Dinukilkan di sini ungkapan dan mutiara hikmah daripada para ulama dan salafus salih. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam kita belajar, memahami dan nak mengamalkan ilmu dalam Islam, kita kena faham jelas. Ayat Al-Quran jelas ayat Al-Quran, yang mana yang hadis Nabi itu hadis Nabi, yang mana kata-kata hikmah dan nasihat ulama itu adalah kata-kata nasihat ulama. Kena asingkan, jangan campur aduk. Ayat Quran adalah ayat Quran, yang mana hadis Nabi
Sebelum kita menyandarkan, kita menyatakan ini adalah hadis Nabi, kena periksa terlebih dahulu. Takut-takut itu bukan hadis Nabi, kita telah menyatakan perkara yang tidak benar. Kena periksa terlebih dahulu. Ya? Dan kita nak tengok malam ni, yang kat sini ni adalah ungkapan dan mutiara hikmah daripada para ulama dan salafus salih. Siapakah salafus salih? Mereka yang hidup dalam 3 kurun yang pertama, 100 Hijriyah, 200 Hijriyah dan 300 Hijriyah. Ya, baik. Ibnu Mas'ud berkata, awasilah kamu daripada percakapan sia-sia. Cukuplah bagi seseorang sekadar apa yang menyampaikan hajatnya. Ini orang-orang salih, ya, mereka yang dekat jiwanya kepada Allah. Jadi dia kata, awasi percakapan kita, elakkan benda yang sia-sia, cukup sekadar menyampaikan hajat. Kalau nak pergi kedai, nak cari barang, kena cakap lah. Tak boleh kita pergi jumpa cashier kedai, staff kedai tu, kita tengok dia je, tak cakap pun. Sampai bila nak jumpa barang tu kan, bila ada hajat nak cakap. Pergi klinik, jumpa doktor kan, masuk bilik, diam je kan. Macam mana doktor nak check kita kan, nak diagnose kita sakit apa. Yang mana ada hajat, kita kena sampaikan, kena cakap kan. Al-Nakhai berkata, binasanya manusia dengan sebab lebihnya harta dan kalam. 2 perkara ini menjadi satu bentuk ujian. Lebihnya harta dan lebihnya perkataan. Macam mana nak faham benda ni? Lebihan harta ini antaranya yang membawa kepada kebinasaan. Kenapa? Antaranya tidak bayar zakat. Kalau perasan bulan ni memang aktif kan, kempen bayar zakat, betul tak? Rata-rata ada iklan kempen bayar zakat. Alhamdulillah bagi mereka yang buat potongan secara bulanan, alhamdulillah. Itu antara cara yang lebih konsisten, strategi yang lebih konsisten. Setiap kali ada pertambahan gaji kita, sentiasa pergi dekat laman web pusat pungutan zakat tersebut, ada kalkulator. Kita boleh kira dengan tolakan ataupun tanpa tolakan, kita akan kira berapa zakat yang kena dekat kita. Dan ada lagi pendapatan sampingan yang perlu dikira. Jadi lebihan harta ini jika tidak dijaga dengan baik, tak dibayar zakat, menjauhkan diri kepada Allah SWT, itu akan membawa kebinasaan. Alhamdulillah kita semua, saya sendiri dan tuan-tuan semua, kita tak terlalu kaya, betul tak? Alhamdulillah Allah bagi peluang kita main majlis ilmu malam ni, solat berjamaah. Sebahagian manusia yang terlalu kaya, mereka tak sempat nak datang solat berjamaah, tak sempat. Nak hadir majlis ilmu tak sempat. Apa yang mereka sibuk? Sibuk dengan menghitung wangnya, cek akaun macam mana, cukup tak? Dalam bank ni berapa banyak, kat negara ni berapa banyak, kat negara sana berapa banyak, vendor ni dah bayar ni ke semua ke, custom ni dah bayar semua ni ke. Dia sibuk macam tu. Lepas tu hujung tahun ni sibuk nak melancong ke sana ke sini. Dia sibuk sangat sampai tak sempat nak dekatkan diri kepada Allah SWT. Bahkan orang-orang kaya ni pun hobinya pun dah berbeza. Apa laras bahasa perbualan mereka? Sibuk berbicara, oh kereta ni spek dia macam ni, sedap, laju macam tu, dia punya steering dia macam tu, speed 180 pun tak sedap. Jadi sibukkan dengan benda-benda dunia. Lepas tu sibuk, hujung minggu sibuk dengan main golf. Dah lah hari kerja, dah sibuk dengan kerja kan, pagi keluar malam balik. Hujung minggu, mudah-mudahan Allah bagi peluang untuk kita lebih banyak hadir ke majlis ilmu, masjid, solat jemaah. Tidak, sibuk dengan golf pula. Saya tak pastilah, saya pun tak pernah main golf. Cuba tanya dengan kawan main golf. Senang tak nak semayang, nak jaga semayang? Kalau boleh jaga semayang lah. Janganlah sibuk main golf, sampai semayang pun tak semayang. Itu lagi bahaya. Dan mereka pun
dengan hobi yang baru ni, sibuk berbicara tentang kayu golf ni, harga ni macam ni, sedap, pukul laju, saya berjaya masuk lubang itu, lubang ini. Jadi kita lihat ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah SWT dalam keadaan sekarang ni. Alhamdulillah, kita dapat kurniaan yang sangat hebat. Boleh datang solat berjamaah, boleh datang majlis ilmu. Baik, di sana ada suatu mafhum daripada hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mana disebutkan maksudnya begini, ada suatu benda tu yang kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tak bagi dekat kita, tapi sebenarnya itu adalah pemberian kepada kita. Apa maksud dia? Macam tadilah, kita sentiasa berdoa, ya Allah jadikanlah saya jutawan, harta banyak, tetapi tak dapat. Allah tak bagi dalam bentuk sedemikian, Allah bagi bentuk sebegini. Kenapa? Ini lebih baik bagi kita. Jiwa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin hari semakin sedar apa benda yang kita nak bawa kembali ke akhirat. Kalau dibiarkan kita sibuk dengan kekayaan, na'udzubillah min zalik, tiap-tiap minggu sibuk main golf, akhir sekali meninggal dunia semasa pukul golf. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan itu memberikan suatu bentuk kefahaman dan kesedaran bagi kita. Baik, percakapan yang banyak pun kena jaga-jaga. Kalau kita kadang-kadang kita nak bergurau dengan kawan-kawan, kalau berlebih-lebihan pun bahaya juga. Kita boleh melukakan perasaan dia. Baik, Ibnu Umar berkata, ini disandarkan kepada Ibnu Umar, jangan banyakkan kalam yang dipercakapan tanpa zikrullah, kerana banyaknya kalam tanpa zikrullah akan mengeraskan hati. Ini yang kita masukkan dalam kerangka pemikiran kita. Banyakkan dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi kita banyak bercakap tanpa zikrullah akan menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Umar Al-Khattab berkata, siapa yang banyak kalamnya maka banyak gugurnya, dan siapa yang banyak gugurnya banyak dosanya, dan siapa yang banyak dosanya neraka lebih aula baginya. Ini adalah risiko kalau kita banyak percakapan yang tidak ada faedah, yang tidak ada keperluan. Tapi kata-kata yang baik, insya-Allah ada pahala. Jangan salah faham. Kita berbual, kita mendengar luahan hati orang lain, bertanya khabar, secara umumnya insya-Allah faedahnya pahala. Tapi kalau cakap benda sia-sia, itu dikhawatiri akan membawa kepada dosa. Baik. Berikutnya Fudail bin Iyad berkata, tidaklah haji dan juga berjihad lebih sukar daripada memelihara lidah. Nak beritahu dekat sini, nak jaga percakapan itu lebih susah, lebih menyulitkan berbanding menunaikan haji dan berjihad. Ya, baik. Perkara keempat, memuliakan tetamu dengan menyediakan makanan dan minuman menurut kadar kemampuan dan layanan yang baik. Seperti memberi tempat duduk yang sepatutnya, menghantar pulang ke pintu di perkarangan. Ini sifat melayan tetamu, kerana kedatangan tetamu boleh membawa kebaikan kepada seseorang. InsyaAllah dengan kita memenuhi adab, kita melayan tetamu, insyaAllah tetamu itu menjadi sebab kita beroleh keampunan Allah dan juga mendapat pahala. Itu sudut pandang kita juga. Jangan nampak, tetamu mai ni habislah masa aku, habislah beras aku ni, habislah teh aku ni, habislah biskut aku ni. Biskut kering ni dah tak tinggal banyak dah ni. Depa mai ni macam mana ni, nak jamu ni. Kan? Jangan pandang macam tu. Kita pandang ini adalah peluang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah terbaca lah, ada orang tua dia kata, macam mana nak bagi tetamu tu, sekali dia mai dia tak mai dah. Kita jamu teh hijau tak ada gula. Tempe. Itu tak tahu siapa dia buat awak tu. Itu contohnya orang bergurau sajalah, tapi yang ikutlah.
Tapi masyarakat kita pun kena sama-sama islah, kata apa, perbaiki juga. Masyarakat kita ni kalau perasan pemakanan kita ni pun boleh dibaiki lagi lah. Kita kena banyakkan makanan yang lebih sihat lah, yang lebih sihat. Sebab makanan-makanan yang kurang sihat ni boleh membawa kepada risiko yang banyak lah. Risiko kesihatan kan, kolesterol, gula, garam kan, darah tinggi, kencing manis sebagainya. Itu kena kita perhatikan insya-Allah. Baik. Yang kelima, seorang ulama terkemuka iaitu Al-Layth bin Sa'ad berpendapat, ini pendapat ulama lah, macam mana dari segi penerimaan tetamu dan memuliakannya adalah wajib selama satu malam. Ini ikut pendapat ulama ini iaitu Al-Layth bin Sa'ad. Tetapi para ulama telah berbeza, adakah diwajibkan kepada orang kota ataupun orang kampung sahaja. Ini dikemukakanlah beberapa pendapat. Kita membaca untuk tujuan ilmu. Imam Syafi'i berpendapat penerimaan itu diwajibkan kepada orang kota dan orang kampung. Imam Malik pula berpendapat penerimaan tersebut hanya atas orang-orang kampung, kerana orang musafir di kota atau pekan biasa senang dapat kemudahan. Ya? Baik. Yang ketiga, sementara itu Qadhiyah berpendapat bahawa dhiyafah, menerima tetamu, wajib dilakukan terhadap seorang musafir yang perlukan kepada sesuatu dan keadaannya di dalam kesusahan. Baik. Dalam masyarakat Melayu, budaya menerima tetamu amat baik, seperti menjamu dan melayani dengan mesra. Dia kalau kita faham balik sebagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Antara tujuan pengutusan Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa mafhum di sini? Mafhum di sini bahawa syariat Islam kita ini mengiktiraf, tidak menghalang apa-apa budaya yang baik, adat yang baik, uruf yang baik, selama mana tidak bercanggahan dengan prinsip-prinsip agama kita. Mana-mana budaya yang baik dalam masyarakat Melayu, mana-mana budaya yang baik dalam masyarakat Arab, mana-mana budaya baik dalam masyarakat Barat yang tidak bercanggahan dengan prinsip dalam Islam, maka insya-Allah boleh dilakukan, mendapat faedah. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, 3 jenis akhlak pada zaman jahiliyah yang baik yang digalakkan kepada kaum muslimin untuk meneruskannya. Macam tadi disebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi dengan maksud kata, any existing tradition ataupun good practice, selama mana tidak bercanggahan dengan prinsip agama Islam, boleh diteruskan. Iaitu yang pertama, apa dia? Jika tetamu datang berkunjung, nescaya dia bersungguh-sungguh menghormati dan menjamunya. Jika isteri sudah tua, nescaya dia tidak akan menceraikannya. Jika jiran tetangganya mendapat kesukaran, nescaya mereka akan menolongnya, termasuk membayar hutang. Bila sebut hutang-hutang ni, pernah ada hadis yang pernah kita bicarakan ataupun pernah dilihat antara perkara yang boleh dilakukan oleh seorang mukmin ini adalah dia menghadirkan kegembiraan kepada saudara dia. Yang kedua adalah memberi makan, dan yang ketiga adalah membayar hutang. Ini antara benda akhlak yang boleh kita lakukan kalau kita ada kemampuan. Baik. Ke-8 Imam Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, ini banyaklah kita sebut Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Saya ada kitab dia ni. Ini kitab dia, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini kitab dia. Kitab ni merupakan kitab yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid yang kita lihat ni kat sini. Inilah kitabnya yang mana beliau Al-Mutawaffa tahun 702 Hijriah. Memang dia secara khusus dia mensyarahkan antara kitab panduan dalam kita nak memahami syarahan 40 hadis Imam An-Nawawi. Ya. Baik. Beliau berkata, ungkapan hendaklah ia memuliakan tetamunya, menyatakan bahawa adanya hak tetangga dan hak tetamu, keharusan berbuat baik kepada mereka dan menjauhi perbuatan yang tidak baik terhadap mereka. Ya. Ini membawa kita untuk melihat hak yang ada pada jiran dan juga tetamu. Baik.
Bila sebut tadi sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia akan memuliakan jirannya. Situasi hari ini kita semua boleh buat ulang kaji, semak balik masing-masing situasi kita hidup kejiranan hari ini. Boleh tengok masing-masing tempat masing-masing macam mana. Adakah kita betul-betul menjaga hak jiran kita dan tidak membawa mudarat kepada mereka? Bagi saya sendiri, apa yang berlaku pada saya pada kawasan perumahan yang rumah yang landed ni, saya akan sentiasa berfikir dekat mana saya parking kereta ni supaya tidak mengganggu trafik utama, laluan utama. Saya akan fikirkan. Kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Nak cepat masuk rumah, kita parking sesuka hati, akhirnya menyebabkan kesusahan orang lain. Ataupun dalam kawasan rumah dah ada tempat parking kereta, tetapi kita berlaku zalim. Kita nak banyakkan ruang dalam rumah, parking kereta kita buat dekat luar. Kita dah mengambil kawasan umum di luar sana, menyebabkan kenderaan makin banyak di kawasan umum, semakin sempit dan semakin susah nak bergerak. Jadi kena fikir balik, adakah tindakan kita itu membawa mudarat kepada jiran dari segi kita parking kereta? Kemudian apa lagi? Malam-malam kita berkaraoke. Bukan kita lah, orang lain kan. Jiran sebelah tengah ngaji Quran, jiran sebelah lagi sebelah berkaraoke. Macam mana tu? Berkaraoke pula pukul 12 malam. Tak kena syarat tak kena syarat. Nak buat sambal belacan, tumbuk cabai malam-malam, kutung pukul 1 pagi. Macam mana tu? Kesian jiran terganggu nak tidur. Banyak contoh yang ada. Anak-anak kita pergi rumah yang bertingkat, anak-anak kita dah pukul 11 malam pun masih lagi giat aktif bermain di rumah, hentak-hentak kaki dan mengganggu jiran sebelah. Maka kena perhatikan. Itu contoh-contoh yang ada pada hari ini. Di kawasan apartmen juga kan, ataupun kondo, bila kita bawa plastik sampah tu, pastikan plastik sampah itu tak bocor. Kalau tak, air ikan tu menitik daripada rumah masuk lift pergi dekat tong sampah. Nampak dia punya kesan tu. Nanti bau busuk dan macam-macam. Bagi saya, lagi afdal kita cek betul-betul plastik sampah tu bocor ataupun tidak. Kalau perlu 2 lapis pun 2 lapis lah. Sebab kita tahu kalau 1 lapis nanti bocor, membawa mudarat kepada orang lain, bau busuk dan sebagainya. Itu adalah contoh pelaksanaan pada hari ini. Bagaimana kita boleh melihat macam mana cara nak menjaga hak jiran tetangga dan tidak membawa mudarat kepada mereka. Ya, baik. InsyaAllah pada malam ini kita telah sampai kepada poin yang ke-9 ya. Poin yang ke-9. Kalau mengikut buku kitab 40 hadis ini yang disusun oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ini, ada lagi beberapa halaman ya. Dan insyaAllah secara umumnya perbincangan sini lebih kepada kita katakan sikap secara generalnya, fundamentalnya. Dia tak lebih spesifik teknikal jadi saya rasa insyaAllah kita boleh faham dengan ringkas dan mudah Kita lihat yang ke-10 itu ayat Al-Quran berkenaan dengan hak terhadap jiran hubungan terhadap jiran. Wal jari dzil qurba wal jari dzil junub jiran yang jauh, jiran yang dekat Baik. Yang ke-11. Tengok apa yang situ penghormatan yang tinggi Dalam hadis sebut kita kena hormat jiran. Dan ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni maksudnya fahaman yang di sebaliknya. Maka kalau kita tak hormat jiran, dosa pun akan dapat Kemudian yang ke-12 itu memuliakan jiran mengikut kemampuan dalam pelbagai bentuk yang ada, mengikut adat. Nanti
Nanti bulan puasa nanti kan, dulu kalau budaya kita kan bertukar-tukar ibadah kan. Zaman moden ni bertukar-tukar gambar je. Jiran ni dia gambar dia apa, jiran tu bertukar gambar je. Itulah menarik juga kan. Zaman sekarang ni kan. Kemudian ke-13 ini tentang sembelih seekor kambing bagi dekat jiran orang Yahudi. Okey, yang ke-14 ini cara bagaimana kita boleh berlaku baik kepada jiran. Banyak ni ya. InsyaAllah semua boleh faham ni, boleh baca. Sampai ke mati sekalipun ya, mengiringi jenazah. Jenazah. Baik, insyaAllah ya. Sebenarnya kalau ikut saya lah, saya agak ambitious lah. Saya nak sentuh juga dua lagi kitab ni. Tapi tak ada lah, tak sempat. Jadi mungkin nanti saya akan sentuh secara ringkas-ringkas lah ya. Hadis-hadis yang berkaitan juga lah, insyaAllah. Setakat itu sahaja untuk perbincangan kita pada malam ini. Ada sebarang pertanyaan, penambahan ilmu, dipersilakan perbincangan. Ni semua dah faham ya? Alhamdulillah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.